Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillah, untuk hari ini kita sambung lagi mengenai latih tubi, tajuk-tajuk yang terdapat dalam modul gemilang. Baik, untuk hari ini saya akan sambung ke surat 43, iaitu dalam bidang tamadun. Baik, saya harap pelajar-pelajar bersedia dengan buku modul gemilang masing-masing. Baik, bahagian tamadun Islam antara tajuk yang paling sukar untuk pelajar menjawab. Walau bagaimanapun, kalau kita ada teknik-teknik tertentu dan rajin menghafal, insya-Allah kita akan boleh menjawab. Okey, untuk ke surat 43, tajuknya iaitu perkembangan pendidikan pada zaman Kerajaan Abbasiyah. Baik, cuba tengok soalan nombor 1. Jelaskan dua faktor utama perkembangan ilmu pengetahuan pada zaman Abbasiyah. Dua faktor utama. Soalannya jelas. Bila jelas tak perlu kepada huraian yang panjang. Okey. Jawapan yang diberi iaitu khalifah. Baik, apa maksud di situ? Baik, kamu boleh jawab iaitu usaha dan juga galakan dari khalifah. Okey, yang kedua iaitu politik. Maksudnya kestabilan politik yang membawa kepada perkembangan ilmu pengetahuan. Dan jawapan yang ketiga iaitu hubungan diplomatik dengan negara-negara luar. Baik, iaitu antara kerajaan Abbasiyah dengan kerajaan-kerajaan yang lain. Itu dua faktor. Jadi kamu boleh jawab 3. Lebih jawapan digalakkan. Okey, soalan yang kedua, nyatakan dua institusi pendidikan kerajaan Abbasiyah serta contoh. Institusi ni maksudnya tempat belajar. Okey, yang pertama iaitu diberi apa? Masjid. Contoh Masjid Jami' Al-Mansur. Okey. Institusi yang kedua iaitu perpustakaan. Okey, pada zaman Kerajaan Abbasiyah, perpustakaan, antara perpustakaan yang terkenal iaitu Baitul Hikmah. Yang ketiga iaitu Istana Khalifah. So, kamu berjawab Istana Khalifah, perpustakaan dan juga masjid. Okey. Boleh? Jawapannya boleh ditulis. Okey, soalan yang ketiga. Jelaskan dua perkembangan ilmu pengetahuan Kerajaan Abbasiyah dalam membina tamadun. Kesan daripada perkembangan ilmu. Okey. Jawapan yang diberi, apa dia kesannya? Yang pertama iaitu penterjemahan karya ke bahasa-bahasa lain. Contoh bahasa apa? Bahasa Parsi, Rom dan sebagainya. Kemudian yang kedua, perkembangan ilmu ini juga membawa kepada pencetus zaman Renaissance, iaitu yang zaman Renaissance ni di Eropah, iaitu zaman pembaharuan. Kemudian yang ketiga, melahirkan umat Islam yang kuat dan berilmu. Okey. Catat jawapan. Kalau tak jelas nanti awak boleh tanya semula. Okey, soalan yang keempat. Bidang ilmu, nyatakan dua bidang ilmu berteraskan wahyu yang diterokai pada zaman Abbasiyah. Okey, ilmu berteraskan wahyu, iaitu ilmu yang pertama ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tafsir dan juga ilmu hadis. Baik, ilmu yang berteraskan wahyu juga disebut sebagai ilmu nakli. Kalau soalan tanya juga, nyatakan dua bidang ilmu berteraskan nakli, awak boleh jawab ilmu tauhid, fiqh, tafsir dan juga hadis. Okey, soalan nombor 5.
Nyatakan dua bidang ilmu berteraskan akal serta tokohnya pada zaman Abbasiyah. Ini ilmu berteraskan akal ataupun disebut sebagai ilmu nakliyah. Okey, jawapan yang diberi, cuba tengok yang pertama iaitu matematik. Ini matematik, ilmu berteraskan akal. Tokohnya iaitu Al-Khawarizmi. Yang kedua, ilmu perubatan. Dan tokoh yang terkenal iaitu Ibnu Sina. Dan yang ketiga iaitu bidang astronomi ataupun falak. Tokohnya iaitu Al-Batani. Okey. Daripada jawapan yang diberi, kebanyakannya melebihi 2 jawapan. So, dalam soalan nanti, dalam peperiksaan, awak boleh menjawab lebih daripada bilangan jawapan yang diminta. Sekurang-kurangnya untuk membantu awak mendapat markah. Tapi jawapan itu biarlah yang ada kaitan. Jangan jawapan yang tidak ada kaitan. Okey, seterusnya kita pergi muka surat 44. Iaitu tajuknya Perkembangan Ketenteraan pada zaman Kerajaan Abbasiyah. Baik. Bahagian tamadun dalam Kerajaan Abbasiyah ni dia ada perkembangan pendidikan, dia ada perkembangan ketenteraan, perkembangan ekonomi dan sebagainya. Okey, yang ini kita pergi kepada perkembangan ketenteraan. Ketenteraan ataupun sama juga seperti ketenteraan yang ada di negara kita. Okey, soalannya, nyatakan dua bahagian Kementerian Pertahanan Kerajaan Abbasiyah. Okey, bahagian. Baik, satu lagi saya nak ingatkan di sini, setiap kali menjawab, tolong jangan lupa menulis kepala ayat ataupun kepala jawapan. Ada beberapa pelajar dalam peperiksaan yang lepas tidak menulis kepala ayat. Dan jawapan yang diberi ini tidak mengikut fakta. Maksudnya, jawapan dibuat dalam bentuk karangan yang panjang. So, dalam menjawab pendidikan Islam, digalakkan menjawab dalam bentuk fakta. Okey. Baik, soalannya, nyatakan dua bahagian Kementerian Pertahanan Kerajaan Abbasiyah. Okey. Yang pertama, diberi jawapan di situ, bahagian keuangan. Apa tujuan bahagian keuangan ni? Antaranya untuk memberi gaji kepada tentera. Okey, yang kedua bahagian latihan. Latihan ini untuk beri latihan khusus kemahiran kepada anggota tentera. Yang ketiga iaitu bahagian perisikan. Ini untuk merisik. Bukan merisik khabar. Ini untuk merisik musuh-musuh Islam, musuh-musuh negara. Dan yang ketiga iaitu peninjau. Ini di bahagian untuk meninjau aktiviti ataupun kegiatan ataupun kita sebut sebagai daripada pemberontakan ataupun daripada musuh-musuh. Okey, soalan yang kedua. Jelaskan dua pembaharuan dalam bidang ketenteraan Kerajaan Abbasiyah. Pembaharuan yang dibuat. Okey. So, yang pertama, membuka keanggotaan tentera kepada orang bukan Arab. Maksudnya diberi peluang ketenteraan ini kepada orang bukan Arab. Kemudian yang kedua, memberi gaji dan imbuhan kepada tentera. Yang ketiga, mengemaskini sistem pentadbiran ataupun organisasi ketenteraan. Okey, itu 3 pembaharuan. Tolong tulis untuk ruangan ini. Dalam soalan kebanyakan akan diminta 2 ataupun kadang-kadang tengok kepada soalan. Kalau diminta 4, awak kena bagi 4. Okey, soalan yang ketiga.
Okey. Jelaskan dua fungsi utama ketenteraan kerajaan Abbasiyah. Jelaskan dua fungsi utama ketenteraan kerajaan Abbasiyah. Fungsi ni maksudnya peranan. Okey. Yang pertama, mempertahankan sempadan negara daripada penceroboh luar. Mempertahankan sempadan negara daripada penceroboh luar. Yang kedua, menentang musuh-musuh negara. Sama ada musuh negara ni sama dari luar ataupun dari dalam. Yang ketiga, menghadapi sebarang darurat. Maksudnya, kalau ada istihar darurat daripada kerajaan, maka tentera akan memainkan peranan. Maksudnya bersedia menghadapi sebarang darurat. Okey. Dapat tulis jawapan Okey, soalan yang keempat. Ini bidang tokoh. Tokoh ni tajuk tingkatan 4 kita ada Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Al-Bukhari. Ini yang tokoh-tokoh dalam mazhab yang 4 yang ada iaitu mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali, mazhab Maliki dan juga mazhab Hanafi. Okey, untuk yang ini kita tengok dulu tajuk Imam Syafi'i rahimahullah. Ini tajuk tingkatan 4. Okey, soalannya, nyatakan 4 riwayat hidup Imam Syafi'i. Okey, bila dia minta 4, awak kena bagi 4 Bermakna setiap satu isi satu markah. Okey, dalam riwayat hidup ini yang pertama biasanya kita akan bagi nama, tarikh lahir, tempat lahir dan juga tarikh meninggal. Okey, cuba tengok jawapan di sebelah dah diberikan. Nama sebenarnya Muhammad bin Idris. Kalau boleh ingat bin yang nenek-nenek itu lagi bagus Tapi kalau awak tak ingat, cukup memadai Muhammad bin Idris. Okey. Muhammad bin Idris keturunan Quraisy. Lahir tahun 150 Hijrah bersamaan dengan 767 Masihi. Tempat lahirnya iaitu Gaza, Palestin. Meninggal pada tahun 204 Hijrah bersamaan dengan 820 Masihi. Walaupun soalannya nyatakan 4 riwayatnya, awak digalakkan juga jawab dalam bentuk fakta. 1, nama sebenar. Yang kedua, tarikh lahir. Yang ketiga, tempat lahir. Dan yang keempat, tarikh meninggal. Lebih tersusun. Senang untuk diberi markah nanti. Okey, soalan yang kedua. Nyatakan sebab Imam Syafi'i rahimahullah digelar bapa usul fiqh. Kenapa digelar sebagai bapa usul fiqh? Okey, jawapan yang diberi orang yang pertama tulis. Tulis apa tu? Okey, orang pertama yang menulis buku dalam bidang usul fiqh. Itu jawapannya yang tepat. Orang pertama menulis buku dalam bidang usul fiqh. Sebab itulah Imam Syafi'i digelar sebagai bapa usul fiqh. Okey, soalan yang ketiga. Jelaskan dua bukti kehebatan Imam Syafi'i dalam bidang pendidikan. Apa hebatnya Imam Syafi'i? Setiap imam-imam tokoh yang dalam tajuk ini ada kehebatan masing-masingnya. Okey, antara kehebatan Imam Syafi'i, yang pertama, menghafal Al-Quran ketika berusia 9 tahun. Itu hebatnya. Yang kedua, beliau belajar Al-Quran ketika berusia 5 tahun. Itu 5 tahun masih main-main lagi.
Okey, yang ketiga, kehebatan Imam Syafi'i iaitu mengganti guru, mengajar ketika ketiadaan guru. Itu hebatnya sebab Imam Syafi'i terkenal dengan imam yang mempunyai ilmu pengetahuan yang tinggi. Sebab itu beliau satu yang pertama digelar sebagai apa? Bapa usul fiqh. Okey, soalan yang keempat. Nyatakan dua kitab yang dihasilkan oleh Imam Syafi'i. Paling terkenal kitabnya biasanya itu Al-Risalah dan yang kedua Al-Um. So, di sini dibagi 4 jawapan iaitu Al-Risalah, Al-Um, Al-Faraid dan Al-Musnad. Paling kurang awak ingat 2 iaitu Al-Risalah dan Al-Um. Okey, kalau ingat 4-4 tu lagi bagus Okey, soalan kelima. Jelaskan 2 sumbangan Imam Syafi'i rahimahullah. Apa sumbangannya yang terbesar? Kalau sebut Imam Syafi'i, kita akan apa? Ingat kepada mazhab Syafi'i. Jadi beliau adalah yang pertama pengasas kepada mazhab Syafi'i. Yang kedua, beliau berhujah dengan golongan anti hadis. Zaman dahulu pun dah ada golongan anti hadis. Yang ketiga, beliau merupakan pengasas kaedah tertentu dalam mensabitkan hukum. Maksudnya dalam nak menentukan sesuatu hukum. Mana Imam Syafi'i, dia ada kaedah-kaedah tertentu. Itu di antara 3 sumbangan yang diberikan oleh Imam Syafi'i. Okey, ulang balik. Yang pertama, beliau adalah pengasas mazhab Syafi'i. Yang kedua, beliau berhujah dengan golongan anti hadis. Dan yang ketiga, beliau adalah pengasas kaedah tertentu dalam mensabitkan hukum. Okey. Soalan yang ke-6. Nyatakan 3 cara pembahagian masa menurut Imam Syafi'i rahimahullah. Ini soalan yang popular. Selalu naik soalan ini. Okey. 3 cara pembahagian masa. Yang pertama, 1/3 dibahagikan masanya untuk menulis ilmu, 1/3 untuk beribadat dan 1/3 untuk istirahat. Ini sesuai dengan hadis yang kita belajar tingkatan 5 iaitu apa? Pengurusan masa. Dalam hadis iaitu tajuknya hidup di dunia ibarat seorang perantau. Okey, dalam menguruskan masa ini kita kena bijak membahagikan. Contohnya masa untuk belajar, masa untuk ulang kaji, masa untuk riadah ataupun masa untuk istirahat. Dan kalau Imam Syafi'i dia bahagikan kepada 3, 1/3 menulis ilmu, 1/3 lagi untuk beribadat dan 1/3 lagi untuk istirahat. Okey. So kita ambil contoh pada pembahagian masa menurut Imam Syafi'i. Contoh sekarang ni kita gunakan masa kita untuk apa? Menulis ilmu. Okey, seterusnya tajuk 4 iaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Baik, Imam Ahmad bin Hanbal yang soalan yang pertama sama juga, dia minta nyatakan 4 riwayat hidup Imam Ahmad bin Hanbal. Macam biasa awak bagi nama sebenar, iaitu Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Ahmad bin Muhammad bin Hanbal lahir tahun 164 Hijrah bersamaan 780 Masihi. Tempat lahir di Baghdad. Beliau dilahirkan dalam keluarga yang miskin.
Kemudian yang keempatnya, meninggal dunia pada 231 Hijrah bersamaan dengan 455 Masihi. So bagi 4, nama, tarikh lahir, tarikh meninggal, tempat lahir. Okey. Soalan yang kedua. Nyatakan 2 sifat pribadi beliau yang boleh dicontohi. Sifat pribadi. Awak boleh beri mana-mana sifat pribadi yang baik, yang bersesuaian dengan tokoh. Contoh di sini, sifat pribadi beliau iaitu rajin beribadat. Kemudian beliau seorang yang tegas. Kemudian beliau juga seorang yang baik hati. Awak boleh tambah juga beliau seorang yang istiqamah dalam menuntut ilmu. Mana-mana sifat yang baik, yang sesuai. Okey, yang ketiga. Soalan yang ketiga, jelaskan bukti kesungguhan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah dalam menuntut ilmu. Bukti kesungguhan. Awak kena bagi bukti. Bukti yang pertama, jawapan yang diberi sentiasa membawa kertas dan biasanya kalau ada kertas mesti ada apa? Alat tulis. So jawapannya sentiasa membawa kertas dan juga alat tulis. Maksudnya mana dia pergi dia bawa kertas, alat tulis. Apa tujuannya? Untuk mencatat ilmu. Kita pun kalau pergi mana-mana digalakkan membawa kertas dan alat tulis. Tapi sekarang zaman dah canggih, kamu bawa apa? Handphone kan? Bawa handphone, ambil gambar. Dalam ambil gambar tu catat mana-mana ilmu. Contoh, pergi ziarah mana? Masjid ke ataupun mana-mana tempat yang bersejarah. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, beliau menghabiskan sebahagian masanya untuk mencari ilmu. Contohi kesungguhan Imam Ahmad. Menghabiskan masa untuk mencari ilmu. Kita habiskan masa untuk apa? Cari makan, cari hiburan, cari apa lagi? Ada yang sibuk menghabiskan masa untuk mencari kesenangan hidup. Boleh mencari kesenangan hidup, tapi biarlah mengikut syariat. Jadi kalau ikut Imam Ahmad, beliau habiskan sebahagian hidupnya untuk mencari ilmu. Itulah beliau seorang yang mempunyai ilmu pengetahuan yang tinggi. Okey, soalan yang keempat. Nyatakan 2 kitab yang dihasilkan oleh beliau. Kitab yang pertama itu Tafsir Al-Quran. Yang kedua Al-Musnad. Yang ketiga An-Nasih wal Mansuh. Tambah hadis tu, An-Nasih wal Mansuh. Dan yang keempat itu At-Tarikh. Cuba ingat yang paling senang iaitu Tafsir Al-Quran dan juga Al-Musnad. Soalan yang kelima. Jelaskan 2 sumbangan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Sumbangan. Kalau sumbangan Imam Ahmad ni biasanya tak lari daripada apa? Mazhab. Okey. Mazhab apa yang dibawa oleh Imam Ahmad bin Hanbal? Iaitu mazhab Hanbali. Okey, boleh tulis sumbangan ni. Yang pertama, pengasas mazhab Hanbali. Dan mazhab ini berkembang di Mesir dan juga Iraq. Okey, kemudian yang kedua, kitab yang ditulis iaitu Al-Musnad menjadi rujukan kepada semua ilmuwan. Yang ketiga, melindungi hadis daripada pemalsuan. Banyak sekarang hadis-hadis yang palsu. Sebab itu kita dalam membaca hadis kena pastikan hadis sahih ataupun hadis palsu. Kenapa beliau melindungi hadis daripada pemalsuan? Kerana kelebihannya dalam menyelidik hadis. Sebab tu Imam Ahmad dia tahu mana hadis yang palsu, mana hadis yang sahih. Okey, soalan yang keenam.
Nyatakan gelaran dan sebab beliau mendapat gelaran tersebut. Okey. Gelaran Imam Ahmad bin Hanbal. Okey. Apa gelarannya? Iaitu Al-Hakim. Kenapa digelar Al-Hakim? Sebab beliau telah menghafal sebanyak 700,000 hadis. Itu di antara kelebihannya, kuat ingatan. Sebab itu digelar sebagai Al-Hafiz, kerana menghafal 700,000 hadis. Masya Allah. Okey. Seterusnya, tajuk Imam Al-Bukhari. Masih lagi tokoh tingkatan 4. Imam Al-Bukhari. Pelajar semua dapat ikuti atau tidak? Tolong jangan tidur. Jangan berangan-angan. Okey. Imam Al-Bukhari rahimahullah. Okey, seperti biasa soalannya, nyatakan 4 riwayat hidup Imam Al-Bukhari. Okey, dalam tajuk tokoh ini, soalan dia tidak lari daripada yang pertama, ditanya mengenai riwayat. Yang kedua akan ditanya mengenai kitab-kitab yang ditulis. Dan yang ketiga akan ditanya mengenai sumbangan. Jadi kalau boleh awak ingat 3 perkara ini dalam bahagian tokoh, memudahkan awak untuk menjawab dan membantu awak untuk menjawab dalam soalan SPM nanti, insya-Allah. Okey, riwayat hidup yang pertama, nama sebenarnya iaitu Abu Abdullah Muhammad bin Ismail. Cukup kalau tak ingat yang panjang lagi. Itu ditulis bin Ibrahim. Jadi Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim. Okey, lahir tahun 194 Hijrah bersamaan 810 Masihi. Yang ketiga, tempat lahir iaitu di Bukhara. Yang keempat, tarikh meninggal iaitu tahun 256 Hijrah bersamaan dengan 870 Masihi. Okey. Ada 4 benda yang kamu perlu ingat. Okey, dapat catat Soalan yang kedua. Nyatakan 2 syarat hadis sahih mengikut ketetapan Imam Al-Bukhari. Nyatakan 2 syarat hadis sahih mengikut ketetapan Imam Bukhari. Imam Bukhari bagi syarat-syarat untuk memastikan hadis itu sahih atau tidak. Okey, syarat yang pertama. Perawi mempunyai ingatan yang kuat. Apa maksud perawi di situ? Perawi ni adalah orang yang meriwayatkan hadis, yang menyampaikan dari satu hadis ke satu hadis, yang menulis. Boleh kita kata yang menulis. Yang kedua, perawi orang Islam. Kalau perawi itu orang bukan Islam, maka hadis itu sah-sah tidak sahih, tidak boleh diterima. Kemudian yang ketiga, perawi bersifat siqah. Apa maksud siqah di situ? Siqah iaitu dipercayai. Maksudnya perawi itu seorang yang dipercayai. Maksudnya dia sentiasa bercakap benar. Yang keempat, sanadnya bersambung dengan Rasulullah. Maksudnya hadis tu dari Rasulullah, bukan dari orang lain. Itu maksudnya sanadnya bersambung.